Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita ucap syukur kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana di atas limpah dan kurnianya, taufik serta hidayah daripadanya, dapat sama-sama pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan istiqamah untuk melaksanakan amalan-amalan yang seterusnya. Juga kita rafa' syukur tak terhingga kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini kita sudah pun berada pada malam 10 Zulhijjah, yang mana pada malam ini kita akan menyambut ataupun pada permula maghrib saja kita menyambut 10 Zulhijjah dan merupakan Hari Raya Aidil-Adha. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan dalam perayaan ini, kerana kita maklum bersama bahawasanya sebagai seorang mukmin muslim, Aidil-Adha merupakan salah satu daripada perayaan bagi kita orang Islam. Dan bila sebut tentang perayaan dalam Islam, dia bukan sekadar untuk seronok, dia bukan sekadar untuk bergembira, dia bukan sekadar untuk saja-saja dan suka-suka. Tetapi Hari Raya dalam Islam merupakan salah satu daripada ibadat yang telah Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Salah satu ibadat. Untuk kita menjadi seorang mukmin yang sejati, perlulah kita sambut raya ini berbeza dengan orang-orang yang bukan Islam sambut raya mereka. Kalau orang bukan Islam dia sambut raya mereka, mungkin dia menganggap bahawasanya perayaan itu merupakan sesuatu yang boleh dia melakukan apa sahaja. Sebagai contoh, mungkin dia menganggap bahawasanya perayaan itu sebagai suatu masa untuk dia berseronok, bersukaria. Di dalam Islam, yang walaupun dibenarkan untuk kita berseronok, tapi ke mana pun kita kena perhatikan bahawasanya perayaan yang kita sambut ini adalah tidak keluar daripada ruang ibadah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita boleh bergembira, tetapi pastikanlah kegembiraan itu di ruang lingkup yang telah dibenarkan oleh Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah juga pada malam ini saya sempat datang ke sini kali yang kedua di dunia sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati Allah. Berkaitan dengan Aidil-Adha sedikit, kita menyebut Aidil-Adha yang kita sebutkan tadi, bahawasanya antara adab-adabnya, antara keperluannya adalah sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, zayyinu a'yadakum bitakbir. Nabi SAW mengatakan, hiaskanlah perayaan kamu itu dengan memperbanyakkan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri orang Islam dan orang beriman berhari raya. Mereka akan berhari raya menyambut kegembiraan hari raya dengan Nabi mengatakan, zayyinu, perhiaskanlah a'yadakum, perayaan kamu itu bitakbir, dengan melaungkan Allahu Akbar. Bila kita melaungkan Allahu Akbar dalam perayaan, kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita rasa kita gembira, walaupun kita rasa seronok, walaupun kita rasa kita sudah berhari raya, tapi perayaan kita tetap di bawah Allahu Akbar, di bawah perkataan Allah Ta'ala yang Maha Besar. Maka dengan sebab itu disunatkan kepada kita untuk memperbanyakkan takbir. Dalam konteks kita hari raya Aidil-Adha ini, takbir ni, takbir dalam erti kata dengan sirah yang tertentu, dengan bentuk lafaz yang tertentu, sebagaimana yang kita alunkan setiap kali hari raya. Para ulama menyatakan, terutama dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada dua jenis takbir ataupun dua waktu takbir. Satu jenisnya adalah dinamakan waktu takbir secara muqayyad. Yang kedua secara mursal. Disunatkan kepada kita untuk bertakbir secara muqayyad ini bermula daripada, kalau ikut mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahkan merupakan daripada sebuah hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, disunatkan kepada kita untuk mula bertakbir secara muqayyad. Maksud bertakbir secara muqayyad itu bertakbir pada setiap kali lepas waktu solat, lepas kali kita mengerjakan solat, sama ada di masjid, di surau, di rumah dan sebagainya. Disunatkan kita bila melaksanakan fardu solat yang 5 itu, diiringi solat berkenaan itu dengan bertakbir. Maka itu dinamakan takbir muqayyad. Bermula daripada bila? Bermula sebenarnya daripada pagi 9 Zulhijjah, pada subuh 9 Zulhijjah, pada hari Arafah, pada pagi 9 Zulhijjah. Itu hadis yang sahih, bahkan itu merupakan mazhab ataupun qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Cuma saya tengok tak banyak orang buat. Hak yang bagi dia mula daripada subuh hari ke-9 tak ramai orang buat. Sedangkan itulah yang sunnahnya, dan itulah yang antara pandangan yang dalam mazhab kita Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri. Bermula daripada pagi hari Arafah 9 Zulhijjah itu, berlanjutan sampailah kepada habis hari Tasyrik yang ketiga, hari 4 raya. Itu setiap kali lepas solat disunatkan kepada kita untuk bertakbir. Ulama mengatakan itulah takbir secara muqayyad. Muqayyad ni mana dikaitkan atau digantungkan. Dikaitkan dengan apa? Digantungkan dengan apa? Digantungkan dengan solat. Setiap kali solat yang fardu disunatkan setelahnya itu kita bertakbir. Satu. Yang kedua, yang dinamakan bertakbir secara mursal. Bertakbir secara mursal. Mursal ni maknanya berlepas. Maksud berlepas ni lawan bagi muqayyad. Muqayyad tadi yang diiringkan dengan waktu. Mursal ni yang tidak ada waktu. Maksud tidak ada waktu apa? Bertakbir sepanjang waktu, di mana-mana sahaja, dalam keadaan apa sahaja sekalipun. Itu nama takbir secara mursal. Kataan mursal itu merujuk kepada makna dilepaskan. Melepaskan itu dilepaskan, lepas daripada sebarang ikatan waktu. Kalau kita tengok dalam mazhab Maliki, sebagai contoh, orang mazhab Maliki ni dia sembahyang secara irsal. Mazhab baca kitab fiqh Maliki, dia akan jumpa orang mazhab Syafi'i, orang mazhab Maliki ni dia sembahyang kedudukan tangannya irsal. Irsal tu maksud apa? Melepaskan tangan. Kan kita mazhab Syafi'i letakkan kat perut. Mazhab Hanbali dia letak atas dada sikit. Bagi mazhab Hanafi dia bawah pusat. Bagi mazhab Maliki irsal. Irsal kerana mursal tu melepaskan. Dalam bab takbir pun dia ada takbir muqayyad, dia ada takbir mursal. Kita sebut tadi takbir muqayyad adalah dikaitkan dengan waktu-waktu solat. Dan takbir secara mursal itu adalah tidak ada waktunya, di mana-mana sahaja disunatkan kita bertakbir. Cuma dia ada waktu daripada bila disunatkan sampai bila waktu tamat. Para ulama menyatakan berdasarkan kefahaman mereka pengamalan Nabi SAW, maka yang dinamakan sebagai takbir secara mursal itu bermula daripada bila? Bermula pada maghrib 10 Zulhijjah. Kita mula maghrib tadi sampai bila? Sampai esok di waktu takhatibullah. Hak tu disunatkan kita bertakbir secara irsal, secara mursal. Di mana-mana sahaja, kita pergilah ke mana sahaja, kita berjalan ke, kita dalam kereta ke, dalam rumah ke, disunatkan memperpanjangkan takbir. Setelah daripada tu, habis daripada takhatib naik untuk berkhutbah raya esok ni, tidak ada lagi ataupun tidak disunatkan lagi untuk bertakbir secara mursal, tapi masih ada bertakbir secara muqayyad. Muqayyad itu berterusan sampailah kepada asar hari yang ketiga daripada hari Tasyrik ataupun hari yang keempat daripada hari yang Aidul Adha. Itu sedikitlah antara kaedah dan cara untuk kita menyatakan kata kita berhari raya menurut Islam, menurut kaedah yang telah diajarkan oleh agama. Kita menyebut tadi bahawasanya ini adalah merupakan ibadat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini saya tak bercadang nak cerita berkenaan dengan Aidil Adha. Tak bercadang nak cerita tentang tajuk berkaitan dengan pengorbanan dan sebagainya. Cuma sedikit saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan kita berkongsi satu peristiwa ataupun suatu hadis ataupun suatu kisah yang berlaku sehari sebelum daripada hari raya. Di zaman Nabi SAW pada tahun yang ke-10 daripada Hijrah. Saya nak cerita di sini atau nak kongsi di sini dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita tengok kembali, kita lihat kembali, kita mengkaji kembali, kita mendalami kembali salah satu daripada pesanan Nabi SAW kepada kita pada tahun yang ke-10 daripada Hijrah, pada peristiwa Hajjatul Wada', pada peristiwa haji Nabi SAW lakukan di tempat bernama Arafah. Di tempat bernama Arafah, di mana Nabi SAW pada ketika itu menyampaikan sebuah khutbah. Khutbah yang dikenali sebagai khutbatul wada', khutbah perpisahan. Haji pun dinamakan Hajjatul Wada', haji perpisahan. Apa maksud haji perpisahan? Haji perpisahan bermaksud selepas daripada peristiwa ini Nabi SAW akan wafat. Itu maksudnya. Haji ini adalah haji yang Nabi SAW lakukan, dan itu merupakan satu-satunya haji yang Nabi lakukan sepanjang umur.
Nabi SAW buat haji sekali. Kita ada hak kalau nak buat macam ni. Jadi banyak tak faham macam ni. Nabi SAW buat sekali. Bahkan para sahabat bertanya Nabi SAW dan sudah habis. Bila mana Nabi SAW tengah duduk di Arafah, terus belum di Arafah, seorang sahabat Nabi tanya, afi kulli amin ya Rasulullah, buat haji ni tiap-tiap tahun? Tiap-tiap tahun kah? Nabi tanya lagi, afi kulli amin ya Rasulullah, buat haji ni tiap-tiap tahun kah ya Rasulullah? Nabi tanya kali ketiga, afi kulli amin ya Rasulullah, ya Rasulullah, tiap-tiap tahun kah haji ni? Nabi kata, lau qultu na'am la wajabat. Nabi kata, kalau aku kata ya, nanti jadi wajib. Bila wajib, apa tak boleh buat? Ujuk Nabi tak kata ya. Kalau Nabi kata ya itu ni, maka jadi orang kita kata tak boleh raya haji kot ni, kita raya haji kot Mekah. Tidak tahu. Makna itu berdasarkan hadis itu, para ulama mengatakan hukum buat haji ni seumur hidup sekali. Dan Nabi SAW buat sekali. Bila pada tahun yang ke-10 daripada itu. Walaupun ada sebahagian ulama, antaranya Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Makhtum menyatakan ada pandangan ulama mengatakan Nabi SAW pernah buat haji. Suatu bila? Suatu berada di Mekah sebelum hijrah. Tetapi pandangan itu diterima kalau sekiranya betul, tetapi ada tafsiran daripada perbuatan Nabi dalam arti kata sewaktu Nabi SAW berada di Mekah, haji yang Nabi buat kalau benar, peristiwa itu kalau benar, maknanya bukanlah haji yang dalam syariat Nabi Muhammad SAW, tapi syariat yang Nabi buat berdasarkan syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Itu kaedah. Kalau ahli sejarah mengatakan kalau benarlah Nabi pernah buat haji sebelum daripada itu, maka haji yang Nabi buat itu bukan ikut syariat Nabi Muhammad, sebab syariat Nabi Muhammad belum lagi disyariatkan haji. Kemudian nanti baru disyariatkan haji. Yang disyariatkan pada ketika itu atau yang Nabi SAW melaksanakan itu adalah haji mengikut syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Maka kita semua tadi Nabi SAW buat haji sekali pada tahun yang ke-10. Maka Nabi dinamakan ataupun dinamakan peristiwa itu sebagai Hajjatul Wada, haji perpisahan. Kerana lepas daripada peristiwa ini Nabi SAW akan sakit dan lepas itu akan menduduki ajalnya ataupun wafatnya baginda Rasul SAW. Maka sebelum ataupun daripada banyak-banyak yang Nabi lakukan daripada kerja haji itu, daripada bermacam-macam lah benda yang Nabi buat, tawaf ifadah, sa'i, dan sebagainya, antara yang besar yang berlaku adalah peristiwa wukuf di Arafah. Dan apa yang berlaku dalam wukuf di Arafah itu Nabi SAW berkhutbah. Dan khutbah Nabi itu sangat penting. Itu yang penting. Khutbah Nabi itu sangat penting. Kerana pertama isinya yang sangat-sangat menyentuh perkara-perkara fundamental dalam Islam. Isinya perkara-perkara asal dan dasar. Setelah daripada turunnya ayat Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Setelah turunnya ayat Quran, Allah Ta'ala menyatakan agama Islam dah sempurna. Setelah ayat Quran menyatakan bahawa sedia Allah Ta'ala redha hanya Islamlah sebagai agama. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa yang mencari agama lain, ajaran lain, kaedah lain, pendekatan lain daripada pendekatan yang dibawa oleh Allah dan Rasul, tidak akan diterima. Setelah Nabi SAW bersama dengan para sahabat lebih daripada 20 tahun, 23 tahun, hampir 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, akhirnya Nabi SAW suatu Hajjatul Wada, Nabi memberikan suatu ucapan dan khutbah yang paling penting, yang Nabi mengumpulkan balik dasar-dasar Islam dalam khutbah Nabi. Dan bahkan ulama menyatakan itulah khutbah yang terakhir yang Nabi sampaikan depan publik yang ramai, di depan jumlah yang ramai itu terakhir. Selepas itu dah tak ada dah. Adalah Nabi ucap ataupun Nabi bercakap, Nabi meriwayatkan hadis ada. Tetapi untuk jumlah yang hadirinnya ramai, yang terakhir ni adalah di Arafah. Itu yang last. Lepas tu dah tak ada dah yang jumlah yang segitu ramai. Maka Nabi mengambil peluang untuk memberikan ucapan penutup, ucapan yang akan memberikan suatu pedoman kepada seluruh Islam. Ini dia terasnya. Islam ini dia menghimpunkan berbagai-bagai benda dan boleh disatukan atau boleh dilakukan suatu perhimpunan untuk diletakkan beberapa perkara-perkara teras dan dasar. Itu yang dikatakan perkara fundamental, yang basic.
Yang lain itu dia adalah cabang-cabang. Tapi perkara teras itu, ataupun dalam bahasa sebagai ulama menamakan sebagai maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah satu ilmu yang telah ulama kaji untuk keluarkan daripada hadis Quran ni, buat keluar satu ilmu yang dinamakan maqasid asy-syariah, atau objektif persyariatan. Matlamat kepada syariat ini. Nak jaga apa? Nak pelihara apa? Nak menaikkan apa? Nak menguatkan apa? Nabi SAW antaranya merangkumkan objektif syariat, merangkumkan perkara-perkara teras dalam syariat. Bahkan Nabi memberikan panduan umum yang perlu dijaga oleh orang Islam dalam Hajjatul Wada', dalam khutbatul Wada', dalam khutbah yang terakhir yang Nabi SAW sampaikan di bumi Arafah. Maka sewajarnya lah kepada orang Islam macam kita, setiap tahun hendaklah diulang-ulang peringatan Nabi. Sewajarnya setiap kali hari Arafah dibaca, sewajarnya setiap kali hari Idul Adha disentuh perkara ini. Kenapa? Di perkara asas, supaya pengulangan dan dipecahbahkan idea, dikembangkan perbincangan, supaya apa yang Nabi pesan itu benar-benar boleh kita laksanakan. Muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah. Saya tak bercadang nak baca khutbah Nabi yang panjang. Cuma kita nak ambil beberapa poin-poin penting, beberapa noktah-noktah penting yang boleh kita simpulkan pada malam insya-Allah dalam masa yang ringkas untuk kita berkongsi. Sekadar berkongsi lah, mungkin tuan-tuan pun biasa dengar, insya-Allah kita berkongsi dan mengambil faedah dari itu. Yang pertama, poin yang Nabi SAW sebut dalam khutbah baginda, yang dirangkumkan daripada permulaan ucapan Nabi setelah memberikan muqaddimah, kemudian Nabi memulakan ucapan dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ila an talqaw rabbakum ka hurmati yawmikum hadha wa baladikum hadha wa syahrikum hadha. Nabi mulakanlah dulu. Nabi SAW mulakan dengan mengatakan, sesungguhnya darah kamu, harta kamu, maruah kamu haram ke atas kamu, sehingga kamu bertemu dengan Tuhan kamu. Ianya seumpama haramnya pada hari ini, umpama haramnya tanah ini, umpama haramnya bulan ini. Nabi SAW memberikan peringatan yang paling asas dalam agama, paling basic dalam Islam, bahkan merupakan asas kemanusiaan secara keseluruhan. 3 benda Nabi. Nabi kata pertama, darah. Yang kedua, harta. Yang ketiga, maruah. 3 benda ni dianggap sebagai perkara paling basic dalam mana-mana kehidupan manusia. Nilai kemanusiaan ditegak daripada 3 benda. Seorang manusia, dia masih kekal sebagai manusia, dia bagi kekal sebagai seorang yang boleh hidup atas muka bumi ini bila 3 benda ni dapat dipelihara. Dengan sebab itu Islam nitik beratkan 3 benda. Yang pertama, masalah nyawa. Nyawa ni dia adalah milik Allah Ta'ala. Maksud dia tak boleh siapa-siapa, apa saja alasannya, untuk mencabut dan menumpahkan darah orang lain, ataupun membunuh ataupun mencabut darah orang lain. Tak boleh siapa-siapa pun membunuh sesiapa orang manusia yang lain, kecuali yang telah ditentukan oleh agama. Itu pun dengan syarat-syarat yang ketat. Bukan boleh ikut suka. Antara Nabi kata, la yahillu damu mri'in illa min ihda salas. Tidak halal darah orang seseorang di kalangan kamu ditumpahkan. Tak boleh. Saja nak pergi bunuh orang, saja nak pergi, tak boleh. Melainkan daripada 3 sebab. Itu pun 3 sebab tu detail. Proses nak sampai boleh dibunuh. Pertama Nabi kata al-nafsu bin-nafsi. Bila mana seseorang tu dia bunuh orang lain, maknanya dia bila bunuh orang lain, dia itu layak untuk dibunuh balik. Ataupun dalam bahasa hukum Islam namanya hukum qisas.
Itu pun melalui proses syarat yang ketat. Dia ada menyabitkan kesalahannya, dia ada program proses untuk mensabitkan kesalahan itu panjang. Bahkan kalau ada sebarang syubhat, sebarang keraguan, tidak boleh dijatuhkan hukuman dulu. Al-hudud tudrabu bisyubhat. Kaedah mengatakan pelaksanaan hukum hudud itu akan dikesampingkan, dielakkan sekiranya timbul keraguan dalam proses untuk mensabitkan kesalahan kepada seseorang. Itu pun bila mana setelah mana sabit kesalahan, memang betul dia ni bunuh orang, dalam Islam buka ruang lagi. Mana-mana kaum keluarga rasa nak ampunkan orang yang membunuh itu, boleh ampunkan. Sampai tahap nak jaga nyawa, bukan sedang-sedang ditumpahkan. Bahkan sampai ke tahap apa? Nilai nyawa manusia ni sampai tahap kalau janin dalam perut pun, kalau siapa-siapa yang menggugurkan janin orang lain, dan janin berkenaan, para ulama sebahagian yang mengatakan setelah 4 bulan ke atas, dia kena bayar ghurrah, kena bebaskan seorang hamba ataupun yang senilai dengan, kena bayar ganti rugi, kepada orang yang dia buat salah. Ada satu cerita diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah sekali dia dah ada jengkah ni, tempik khayal, apa dia jerit, suara dia agak kuat, sehingga salah seorang wanita yang ada ketika itu yang sedang mengandung keguguran. Wanita berkenaan mengadu dekat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari qadhi. Sayyidina Ali cek, memang betul punca dia jatuh ataupun gugur itu adalah kerana jerkahan Sayyidina Umar ataupun suara yang kuat daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bukan jerkah orang lain, tapi dia terkejut. Akhirnya Sayyidina Umar dijatuhkan hukuman. Ketika itu dia Amirul Mukminin, khalifah, dijatuhkan hukuman, kena bayar ghurrah, kena bayar ganti rugi kepada wanita berkenaan. Maknanya jantung punya adil. Sampai nyawa itu walaupun masih dalam perut, nyawa itu walaupun belum tentu dia akan lahir dengan selamat dalam perut, kalau berlakunya keguguran tetap kena bayar ganti rugi sampai tahap. Itu nilai dalam Islam. Nyawa penting, perkara pertama. Bahkan kalau kita melihat persoalan berkaitan dengan nyawa ni, kalau kita bahaskan lebih detail, bukan sekadar orang Islam tidak boleh dibunuh, bukan sekadar orang Islam dijaga nyawanya, bukan sekadar orang Islam tidak halal darah, bahkan sampai ke tahap orang bukan Islam sekalipun dia punya kategori itu, yang mana kalau kita tengok para ulama menyatakan, yang kata kategori orang bukan Islam ni sekurang-kurangnya kita boleh rangkumkan 4 kategori. Habis-habis pada paling kurang kita boleh rangkumkan 4 kategori orang bukan Islam. Daripada 4 kategori ni, yang mana yang boleh dibunuh, yang mana yang tidak boleh dibunuh, kita kata orang bukan Islam ni sekurang-kurangnya boleh menghimpan. Yang pertama dinamakan sebagai kafir zimmi. Kafir zimmi ni adalah orang bukan Islam yang duduk dalam negeri orang Islam, duduk dalam negeri orang bukan Islam. Sama ada dia bayar jizyah atau tak bayar jizyah, itu khilaf di kalangan ulama. Tapi yang penting orang bukan Islam duduk dalam negeri orang Islam, maka orang berkenaan itu kafir zimmi. Boleh tak dibunuh? Tak boleh dibunuh. Nabi SAW jaga hak-hak orang bukan Islam yang duduk di Madinah. Bahkan hak orang bukan Islam, Nabi SAW kata sama saja dengan orang Islam dalam kota Islam Madinah. Yang kedua, dia dinamakan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ni siapa? Orang bukan Islam yang duduk di negeri dia, yang mana negeri dia itu ada hubungan dengan negeri orang Islam.
Kafir muahad, kafir yang ada perjanjian. Orang bukan Islam yang ada perjanjian antara dua negara, dua negeri. Contoh hari ini mana-mana negara yang ada hubungan dengan negara kita, ada kedutaan ke, ada konsul ke, ada hubungan. Tidak boleh dibunuh mereka ini sebab mereka ada hubungan dengan orang Islam. Kafir yang ada perjanjian, perjanjian damai. Itu yang kedua. Yang ketiga, kafir harbi. Kafir harbi ni siapa? Mana-mana orang bukan Islam yang datang daripada negeri bukan Islam, yang dia berperang dengan Islam ataupun iklankan perang ataupun menzahirkan permusuhan, maka mereka ni kafir harbi, kafir yang berperang dengan orang Islam. Hak ni boleh bunuh tak? Hak ni boleh bunuh. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dinamakan sebagai kafir musta'man. Kafir musta'man. Siapakah kafir musta'man? Kafir musta'man adalah orang kafir yang datang daripada negara harbi. Dia datang daripada negara harbi, mana negara yang berperang dengan orang Islam. Kemudian dia minta perlindungan atau minta aman, atau musta'man itu minta keamanan, dan diberikan keamanan kepada dia oleh pemerintah Islam. Kalau hari ini orang cop visa, masuk-masuk dia cop visa ke atas dia. Dia cop visa, orang itu namanya musta'man. Allah Ta'ala berfirman Al-Quran, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Orang musyrikin, musyrikin Mekah itu Nabi kata, kalau datang kepada kamu untuk minta keamanan, minta ijarah, minta perlindungan, maka kamu berikanlah perlindungan. Bila orang beri perlindungan ni, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar kalam Allah. Mana hukum fiqahnya? Hukum fiqahnya, bila mana orang daripada negara harbi datang kepada negara Islam lalu diberikan keizinan untuk masuk, dicop pasport dia sebagai contoh, orang berkenaan nama kafir musta'man. Apa hukum bunuh orang kafir musta'man? Tak boleh. Tak boleh juga. Walaupun dia datang daripada negara harbi, dia mari-mari dapat cop. Contohlah contoh. Kalau hari ini para ulama sepakat yang kata negara harbi ini Israel, negara haram Israel, sepakatlah tu. Negara-negara lain ni khilaf lah. Ada kata dia, ada kata tidak, ada sebenarnya panjang cerita. Tapi hak paling asasnya kita kata Israel. Katalah ada orang Israel datang, negara haram Israel datang ke negara kita. Cerita wajar tak wajar diberi itu tajuk lain lah. Mana dia patut tak usah bagi, kena tak ada hubungan, itu memanglah tajuk lain. Itu kira memang kita boleh bincangkan dari segi siasat. Tapi katalah dia masuk dapat keizinan, masuk-masuk dapat copang, jumpa kelab, dia boleh kita bunuh? Tak boleh. Kalau dia duduk negeri dia tak apa bunuh, sebab dia itu kafir harbi. Tapi kalau dia mari masuk, duk minta aku jalan, aku tepi kelam, sudah kelam, kita pun kata dia ni Israel ni, kita ambil katok dia bunuh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tu dikira musta'man. Cerita kata tak wajar dibawa masuk atau diizin masuk, itu cerita lain lah. Nak buat demonstrasi ke apa tu tajuk lain lah. Mana tu cerita lain. Tapi kalau diberikan pada individu tu, boleh tak dibunuh? Boleh tak. Maka berdasarkan pembahagian itu, sekurang-kurangnya, ada lagi yang penelitian yang lebih detail, tapi sekurang-kurangnya kalau kita bahagikan kepada 4 ini, secara keseluruhan orang bukan Islam yang ada dalam muka bumi, Islam hanya membenarkan satu saja yang bukan Islam dibunuh, iaitu kafir harbi saja. Yang ini tak boleh. Apa yang saya nak bawa di sini, Nabi SAW sebut benar. Walaupun ayat ni atau hadis ini tujukan inna dima'akum, darah kamu menunjukkan kepada orang Islam. Tapi kalau kita bincangkan secara konsep, maqasid yang disebut tadi, objektif pensyariatan secara keseluruhannya, memang nyawa adalah perkara teras yang perlu dijaga. Kerana apa? Kerana nyawa adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh ditumpahkan. Kecuali melalui proses yang disebut tadi, antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nafsi, orang bunuh orang dengan qisas, as-sayyibu zani, orang yang sudah berkahwin berzina dan sabit kesalahan, melalui proses yang agak ketat, sabit kesalahan boleh dibunuh. Dan yang ketiga, orang yang murtad, itu pun setelah melakukan istiqamah ataupun diminta untuk dia bertaubat, diberikan kaunseling, tidak mahu bertaubat, barulah dia akan hukum bunuh. Itu pun dalam fiqh ada detail perbincangannya. Muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah, maka bila Islam jaga nyawa,
benda tu teras. Dan bila orang duduk dalam negeri orang Islam, terlaksananya orang-orang Islam melaksanakan hukum hakam Islam, orang Islam beramal dengan akhlak-akhlak Islamia, dia akan rasa nyawa dia dapat dijaga. Dia akan rasa nyawanya selesa. Dia akan rasa nyawanya dipelihara. Kerana setiap individu Muslim, setiap orang yang duduk dalam negara orang Islam rasa tanggungjawab bahawa nyawa tidak boleh ditumpahkan di kursi. Itu realiti, itu ideal je lah. Realiti dia penat lah kalau kita bicara. Realiti ada berlaku sekarang, penat lah. Memang kita kata antara negara yang tak selamat sejak duduk negara kita lah. Itu tak boleh. Baru ni keluar Sarawak, negara-negara yang paling aman. Dia sebenarnya bahawa belah ada dia tunggu hak negara Malaysia tak keluar. Tak keluar. Dia keluar Denmark, Sweden, Finland, Jepun, tak keluar lagi. Maknanya itu maksudnya kita masih lagi jauh daripada pengamalan Islam. Antara pengamal Islam menjaga nyawa manusia. Setiap orang dalam masyarakat ni dia tahu kepentingan nyawa orang. Tak senang-senang ditumpahkan. Yang besar sampai yang kecil. Dalam negara kita menghadapi masalah baru. Nyawa orang besar pun dah tak ada nilai, nyawa kanak-kanak lagi lama dah tak ada nilai. Buang anak ni lama dah berlaku. Buang anak ni lama dah berlaku. Kita sebut tadi, saya buat contoh tentang hak dalam perut. Hak dalam perut berlakunya keguguran disebabkan oleh seseorang, orang tu wajib bertanggungjawab, kena bayar gaji rugi. Ini ada orang Melayu kita, orang Islam kita yang tak beranak, melahirkan anak, buang anak, buang sampah. Beranak lepas dalam jamban flash dari Allah. Kalau kita baca Al-Quran, baca surah Maryam. Surah Maryam ni Allah Ta'ala cerita bagaimana detik-detik Sayyidatina Maryam bila dapat berita kata dia sedang mengandung. Kan Sayyidatina Maryam, kan Maryam itu makna Maryam itu abidah. Maryam itu maknanya abidah. Mana abidah ni orang ahli ibadat. Dia ni daripada kecil, dia ni diwakafkan oleh ibunya untuk berbakti di Baitul Maqdis ataupun di Masjid Aqsa. Maknanya dia itu jadi orang yang 10 masa duduk di Baitul Maqdis, duduk di Masjid Aqsa untuk beribadat. Itu kerja. Tak pernah terbayang pada diri Maryam untuk melakukan kejahatan perzinahan. Dan ketika itu pun dia tak pernah bayar nak kahwin lagi pun. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan. Dalam surah Maryam cerita detail. Allah Ta'ala takdirkan malaikat datang, tiupkan untuk dia mengandung, melahirkan Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Isa AS. Kita boleh baca kisah itu. Sampai Sayyidina Maryam ni dia punya malu. Dia orang baik. Dia orang baik, dia orang yang menjaga diri, dia orang yang menjaga maruah. Dalam bahasa Arab, orang yang afifah. Afifah ni orang yang menjaga maruah. Tiba-tiba dia mengandung, Allah, dia malu lah. Pasal orang tak tahu. Dia tahu lah kata malaikat mari datang jumpa dia. Tapi orang lain apa persepsi orang. Sampai waktu dia sakit tu, sampai dia kata fakum tu nasiam manusia dia sampai. Dia merintih, dia kata kalau boleh dia mati sebelum dia lagi bangun. Dia rasa malu. Tapi macam mana akhir fa'aja ahal makhadu ila jiz'in bakhritin. Ketika mana datang sakit, yang tu Allah Ta'ala suruh dia tepuk buah kurma atau pohon kurma yang dah mati, yang dah keluar buah, mengalir di buah. Ringkas cerita, bila Allah Ta'ala kata ada buah kurma yang gugur, fakuli washrobi, buah kurma yang jatuh, makan, washrobi, minum daripada air yang mengalir, wa qarri aina, dan tenangkanlah matamu. Tenangkan matamu. Ahli tafsir antaranya Imam An-Nasafi mengatakan maksud tenangkan mata, tenangkan jiwa. Fakuli, makan kurma. Ada buah pohon kurma dengan berkat mukjizat ataupun irhasat bakal Nabi dalam perut dia itu. Pokok yang asalnya mati menumbuhkan buah dengan segera menggugurkan buah setelah ditepuk oleh Maryam. Yang kedua, air mengalir boleh diminum. Wa kuli washrab. Ayat ketiga, wa qarri aina. Allah Ta'ala kata setelah kamu makan, setelah kamu minum, sejukkan matamu. Qarri itu sejukkan, tenangkan matamu. Apa maksud tenangkan matamu? Ulama tafsir ada Imam Nasafi kata
lihatlah anak yang sudah lahir itu. Lihatlah anak yang sudah lahir itu. Para ulama tafsir mengatakan, yang kata Maryam ni tadi dia punya sedih, dia punya gundah gulana, dia punya gelisah, dia punya rasa tak tentram, dia tak kenal siapa dalam perut dia, dia pun tak tahu siapa, dia pun tak faham apa yang sedang berlaku ketika itu. Walaupun dia tahu kata Allah Ta'ala ada belakang, tapi dia sebagai manusia, dari naluri kemanusiaan, dia rasa malu dan segan. Dia rasa sampai nak bunuh diri dah dalam ayat sebelumnya. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, wa qarri aina, kau tengok anak kau. Dia tengok-tengok Nabi Isa alaihissalam, tenang jiwa, tenang, hilang semua masalah. Itu wanita atau manusia yang normal. Manusia yang normal, walaupun dia tak kenal, walaupun Maryam ni tak tahu, memang dia tak pernah buat jahat, dia berzina pun tidak, berkahwin pun tak pernah, mana-mana lelaki pun tak pernah sentuh, dan dia tak pernah terbayang untuk buat jahat. Tiba-tiba dia mengandung, dia pun tak selesa dengan kandungan dia pun malu. Tapi bila dilahirkan anak, Allah Ta'ala tengok anak kamu. Dia tengok, wa qarri aina, sejukkanlah matamu. Dia tengok anaknya yang kecil, tenang hati dia. Itu ibu yang tiba-tiba ada orang Islam, lahir anak, mana kemanusiaan, hilang kemanusiaan. Berdasarkan ayat tu, ulama mengatakan secara nalurinya seorang ibu bila tengok seorang anak, dia akan tenang. Bila seorang ibu sakit macam mana pun, lahirkan anak, hilang kesakitan. Penat macam mana pun, hilang penat. Macam mana kita boleh bayang ada di kalangan orang Islam, orang Melayu kita, lahir anak, dia boleh kamuk bunuh anak. Lahir anak, boleh tinggalkan anak tepi tong sampah. Saya sedih bila ada ustazah sudah Abdul Hafizah, apa dia buat dialog dalam radio. Dia dialog buat cerita berkenaan budak kecil yang ditinggalkan tepi tong sampah tu. Dia buat monolog, apa istilah tu, mana kita melakonkan balik seolah-olah budak tu sedang kesakitan menahan digigit oleh semut-semut yang datang. Kita berbayang keadaan budak tak bersalah, dihukum oleh semua limpah Allah. Siapa orang Islam? Itu disebabkan tak ada rasa nilai nyawa. Itu yang pertama. Masa Nabi, saya ringkaskan insyaAllah. Yang kedua, Nabi kata amwal, harta. Harta juga penting. Dia tidak boleh diambil ikut suka, dia tidak boleh dirampas ikut suka. Bahkan harta ini ulama bahas sekali dulu, ada amwal khasah, ada amwal ammah. Ada harta khas, ada harta umum. Harta khas milik pribadi, harta umum milik negara, milik masyarakat. Harta khas perlu dijaga dengan elok, harta umum pun perlu ditadbir dengan baik. Bangunlah aman hidup. Kalau harta khas tak dapat selamat, tak tenang, rompak berlaku, curi berlaku. Saya subuh tadi kelang kabut nak cari tempat sahur. Kebetulan saya kuliah subuh jauh bang. Pergi 7-Eleven, dia tak tahu kata 7-Eleven belah Shah Alam ni banyak jenis kunci, buka tingkap. Tanya sebab apa? Dia kata tak aman. Kita bayar 7-Eleven ni kira 24 jam boleh masuk, punya dia kunci, dia tak aman. Tak mahu sebut lagi section, tapi dia kunci, dia terpaksa kunci. 7-Eleven kunci buka tingkap kecil. Saya pun minta mereka buat air, tak sahur, air kosong. Pada sebab tak aman. Maknanya nak kita kata harta tidak dijaga, tak ada penjagaan harta. Itu harta khas. Harta umum tak saja, harta negara dirompak, harta negara diambil, disalahguna, diseleweng dan sebagainya. Itu harta umum yang juga menjadi masalah pada negara-negara umat Islam. Yang ketiga, Nabi kita A'raf. A'raf dia apa dia? Maruh manusia. Maruh orang manusia ni, dia boleh hidup pasal apa? Orang Kedah kata pasal ayam muka. Ayam muka tu ada, air muka tu ada, dia hidup. Cuba orang semua berfitnah hari ini, tak boleh hidup. Orang Islam dia tak boleh. Air muka dia boleh hidup lagi, dia boleh hidup masyarakat lagi, dia boleh bergaul lagi bila air muka dia. Maruah dia dijaga. Tapi bila maruah dia diinjak-injak, maruah dia dijatuhkan, difitnah, diaibkan, dibuat lebih kurang, tak ada penghormatan, tak ada hormat langsung, paling hormat atas dasar kemanusiaan, dia tak ada. Habislah nilai manusia.
Maka 3 benda ni, nyawa, harta dan maruah, Nabi SAW sebut di muqaddimah khutbah wada' Nabi, khutbah perpisahan Nabi waktu di Arafah. Nabi kata, jaga ini elok. Haram ke atas kamu untuk kamu buat lebih kurang. Tak boleh duk jatuhkan maruah orang, tak boleh duk ambil harta orang, tak boleh duk tumpahkan darah siapa-siapa. Nabi buat perumpamaan seperti apa? Ka hurmati yaumikum hadza, seperti hurmah di haram di hari apa? Hari Arafah. Fi baladikum hadza, di negerinya pada tanah haram. Wa fi syahrikum hadza, pada bulan ini, bulan Zulhijjah. Yang mana orang Arab ketika itu begitu mengagungkan bulan Zulhijjah. Orang Arab ketika itu begitu mengagungkan tanah haram. Orang Arab ketika itu begitu mengagungkan hari Arafah. Nabi SAW beritahu, yang kata nyawa, yang kata harta, yang kata maruah itu, dia punya nilainya macam mana kamu mengagungkan tempat. Kita kena faham. Ada orang dia sanggup untuk ambil harta orang, tapi muka tak malu pergi Mekah. Betul? Muka tak malu. Sedangkan nilai Mekah tu sama, Nabi kata. Haramnya tanah haram sama dengan haram ambil harta orang, sama. Ada orang dia boleh jatuhkan maruah orang lain, kemudian dia pergi juga Mekah, tak minta maaf pun sama sebenarnya. Nabi sebut, ni kamu kena ingat, benda-benda ni haram seperti mana? Seperti tanah haram ni, sama je nilai. Kita agungkan tanah haram, kita besarkan tanah haram. Perbuatan mengambil harta orang, membunuh orang, menjatuhkan maruah orang pun sebenarnya sama haramnya seperti mana tanah haram tidak boleh buat lebih. Itu nilai yang sangat tinggi, perumpamaan yang Nabi buat dalam khutbah di permulaan. Maka berdasarkan 3 benda tu, diturunkanlah hukum-hukum yang akan hukum hudud. Yang pertama qisas, bab nyawa tadi turun qisas, bab harta tadi turunnya haddus sariqah, hudud berkaitan dengan pencurian, dan awal tadi turunnya hudud berkaitan dengan qazaf atau membunuh orang lain berzina. Itu secara ringkas. Yang pertama, saya nak ambil poin-poinnya. Yang kedua adalah kadang-kadang Nabi sebut tentang kepentingan amanah. Kepentingan amanah Nabi sebut dalam khutbah Nabi, faman kana indahu amanah falyu'addiha alladhi i'tamanahu 'alayha. Siapa yang pegang amanah, tunaikanlah kepada orang yang berhak. Itu perkara kedua. Makna dalam apa sahaja pun, bila kita diberikan tanggungjawab dan amanah, kita kena jaga. Kerana amanah ini adalah satu benda yang penting. Bila amanah ini penting, kita kena tunaikan kepada orang yang berhak. Yang ketiga, Nabi kata, kullu amri jahiliyah mawdu'un tahta qadami hadza. Antara yang Nabi sebut tentang, Nabi kata semua urusan-urusan jahiliyah, semua kerja-kerja buat jahiliyah, semua pengamalan jahiliyah, mawdu'un tahta qadami hadza. Aku letakkan, aku tanamkan di bawah tapak kaki. Maknanya apa? Nabi nak supaya orang Islam ini faham, semua urusan yang kita buat yang bertentang dengan Islam, sudah tinggalkan. Apa saja yang kita buat yang tak ada kena-mena, bahkan bertentang dengan agama, kalau dia itu dianggap perkara yang tidak ada asas dengan agama, tapi masih lagi dalam ruang lingkup yang harus, okeylah, janganlah. Tapi kalau dah benda-benda tu merupakan perkara-perkara yang bertentang dengan agama, antara yang Nabi senaraikan dalam hadis ini, Nabi sebut antaranya riba al-jahiliyah. Soal riba jahiliyah itu panjang kalau kita bahaskan. Maknanya itu contoh. Sebab itu unsur penindasan, riba unsur penindasan. Sebarang unsur-unsur penindasan diharapkan. Itu konsep. Hamiyatul jahiliyah, Al-Quran sebut hamiyatul jahiliyah, ketakzuban kepada kepuakan yang juga merupakan daripada perangai orang jahiliyah. Keakuan yang mendeban, yang terlalu kuat, itu juga kena buat. Saya nak sebut sikit lah berkenaan dengan keakuan. Saya ada pengalaman sikit duk buat program dengan kawan-kawan yang bekas non-Muslim. Kalau bahasa Ustaz Rabi Tandang, dia kata mantan kapi. Dia kata saya ni mantan kapi. Kawan-kawan kita buat program dengan kita buat belah baik, kita jumpa dengan bukan Islam dan sebagainya. Antara punca Islam tak berkembang di tanah Melayu lah, saya rasa lah, berdasarkan pengalaman sembang-sembang di orang buat program. Kerana kita ni rasa Islam ni untuk orang Melayu saja. Kita ni bertindak seolah-olah Islam ni untuk Melayu saja. Bukti dia apa? Orang bukan Islam, kalau masuk Islam, kena masuk Melayu. Macam tu. Itu yang jadi masalah.
Dengan sebab tu dia yang adalah yang main kemudian sikit dah, cilik-cilik sikit lah, barulah kawan-kawan kita dah mula dia masuk Islam, dia kekalkan sebagai Cina dia lah. Dia masuk Islam, kekalkan sebagai India. Tapi kalau dulu tak. Memang kalau masuk Islam kena masuk Melayu. Akhirnya orang bukan Islam dia tak mau masuk. Dia kata sebab dia ada jati diri dia, dia ada dia punya bangsa dia ada dia punya pengamalan, dia adalah benda-benda yang dia sayang. Antaranya namanya. Kita ni bila orang masuk Islam dia kena tukar nama. Dia tak kereta kalau gitu. Apa? Syakiri. Apa kena panjang macam mana. Dan pada dia kekalkan. Ada orang tanya, ustaz tanya. Kami panggil di program. Ustaz tanya, hai, dia Islam ke bukan? Saya kata, nama dia Islam tak? Dia mari buat program training berkenaan dengan melahirkan pendakwah untuk masuk gereja, kuil, untuk lawan, untuk pergi berhujah dengan orang gereja. Dia tanya, tapi bawa lah berada Syakiri. Ustaz minta dia soal ke? Ada contoh lah, ada seorang ustaz yang tanya, dia kata, ni Islam ke bukan? Saya kata Islam. Tu nama tak tukar? Kalau ustaz dulu fikir payah lah kan. Dia kira nama dia tukar juga, susah. Pada akhirnya Islam tak berkembang. Itu benda-benda itu berkaitan dengan hamiyatul jahiliyah. Kita kena buat. Kita kena anggap bahawa Islam itu rahmatan lil alamin, untuk semua, rahmatan lil alamin. Yang penting mengekalkan pengamalan Islam. Bukan semua Melayu. Bukan semua Melayu. Kekallah sebagai Cina ke Cina yang dia ada, tapi mengamalkan Islam, mengamalkan isi Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi sebut tentang wanita. Kita istausu binisai khairah. Pesan kepada kamu untuk letakkan maruah wanita, jaga hak mereka, pelihara mereka, letakkan mereka di tempat yang tinggi. Itu kalau dibahaskan panjang. Dan yang terakhir, itu yang sebelum terakhir, Nabi sebut tentang kesamaan kata, sama kata. Nabi menyebutkan tentang kullukum min Adam wa Adam min turab. Itu dalam khutbah yang sama Nabi sebut. Semua kita daripada tu Adam tu daripada tanah. Tidak ada beza. Ada la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tak ada beza orang Arab, orang bukan Arab. Tak ada beza. Yang bezakan kita indallah, di sisi Allah, at-taqwa. Ketakwaan saja. Nak tahu takwa macam mana? Di sisi Allah Ta'ala. Dia bukan kita tak boleh tentu siapa punya takwa lebih. Kita yang penting kita hormat. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Tugas kita, Allah Ta'ala beri bermacam-macam bangsa, bermacam-macam kabilah, bermacam latar belakang untuk kita saling berkenal-kenalan dan kita saling tolong-menolong, kita saling membangunkan sebuah tempat, membangunkan negara dan sebagainya. Kemudian kita buat baiklah, Allah Ta'ala akan nilai ketakwaan kita di sisi itu kerja. Dan yang terakhir, Nabi pesan berkenaan dengan taraktu fikum, hadis yang cukup populer. Taraktu fikum amrayn, aku tinggal kepada kamu dua benda. Dan tadhillu in tamassaktum bihima, tidak akan kamu sesat selama kamu berpegang pada dua benda ini. Apa dan kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Quran dan hadis Nabi tinggalkan, dan bila Nabi tinggalkan, tanggungjawab kita sebagai hamba dia, tanggungjawab kita sebagai umat Nabi, sebagai hamba Allah Ta'ala, tanggungjawab kita adalah menghadam isi Al-Quran, baca pertama, kemudian hadam isi. Yang ketiga, amalkan. Itu juga hadis-hadis Nabi. Kita hadam, kita amal, kita faham dan kita amalkan. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Itu sedikit sebanyaklah. Ada lagi sebenarnya beberapa poin yang Nabi sebut dalam hadis yang panjang atau khutbah yang panjang. Tapi yang penting ini khutbatul wada'. Ada khutbah yang Nabi sebut pada hari Arafah, pada 9 Zulhijjah, pada tahun yang ke-10 dari Hijrah. Satu benda yang penting untuk setiap Islam menghayati pelajarinya. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini dan kebaikannya. Mudah-mudahan segala yang baik kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala dan kurang dan menghati saya sendiri. Saya berkesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya Aidil Faizin. Taqabbalallahu ta'ala wa ta'atakum. Insyaallah kita berjumpa lagi pada lain waktu. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabiyina wa mursalin min hadhihi al-ayati al-muqarrabin wa hdina bi hidayatil 'arifin. Allahumma ij'al yawmana hadha yawman qulna tafarraqna bima tafarraqa maqsuma wa min hadhihi al-dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Takbir.